Okey. Saya mula cikgu? Dah. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Tasnim dan Nadia akan membentangkan tentang penggunaan asas nombor dalam sains dan teknologi. Baiklah, asas nombor ialah sistem nombor yang merangkumi digit 0 hingga 9. Penggunaan asas nombor adalah untuk menjadi perwakilan nombor dalam suatu sistem kedudukan. Nombor-nombor yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita untuk mengira, untuk menentukan sesuatu jumlah dalam hidup kita sekarang ni, untuk kita set masa kita, alam kita semua tu, itu semuanya nombor dalam asas 10 iaitu 0 hingga 9. Okey, jenis asas nombor. Kita ada asas 2, asas 5, asas 8, asas 10 dan ada banyak lagi, tapi ini yang kita orang bagi contoh hari ni sebab semua orang dah sedia maklum dah. Asas 2, 01, asas 5, 0, 1, 2, 3, 4, asas 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, asas 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh asas nombor ni ada kat bawah tu. Aslinya semua orang dah tahu sebab kita dah belajar. Okey. Seterusnya, ini sekadar info tambahan. Antara kegunaan matematik yang kita tidak rasakan secara langsung, yang pertama, kita ada pengiraan masa perubahan warna lampu isyarat. Macam mana pengiraan lampu hijau, kuning dengan merah dikira supaya tidak berlaku masalah di atas jalan raya? Macam mana dah boleh disetkan warna-warna lampu tu bila masa nak berhenti, bila masa kereta nak bergerak, bila masa kereta nak bersedia. Lepas tu, sukatan dalam masakan. Contohnya, sukatan tepung mesti sesuai dengan bilangan telur yang akan digunakan. Macam mana kita nak pastikan sukatan tepung tersebut adalah tepat? Sebab itulah pentingnya, Sebab itulah pentingnya kita belajar penggunaan asas nombor ni untuk inilah menentukan jumlah. Jadi hari ni kami akan membentangkan pengaplikasian nombor dalam bidang kejuruteraan, perubatan, teknologi maklumat dan komunikasi. Yang pertama, dalam bidang kejuruteraan. Jurutera merupakan suatu pekerjaan profesional dalam bidang kejuruteraan yang berkenaan dengan mengaplikasikan sains dan matematik dalam kehidupan seharian untuk mengatasi sesuatu masalah. Jurutera mempunyai kreativiti yang tinggi dalam memanfaatkan ilmu sains dan matematik untuk kepentingan masyarakat. Jurutera mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi dalam ilmu fizik. Ilmu fizik ni merupakan suatu ilmu yang memerlukan asas matematik yang sangat kukuh. Dalam erti kata lain, perkembangan ilmu fizik mestilah selari dengan ilmu matematik yang merupakan tunjak utama dalam fizik. Macam kita tengok kawan-kawan kita sekarang yang ada dalam kelas sains, dia orang belajar fizik, dalam fizik memang penggunaan nombornya sangat banyak, pengiraan dia orang memang sangat banyak. Okey. Jenis-jenis bidang dalam kejuruteraan. Kita ada kejuruteraan mekanik, elektrik, kejuruteraan ruang angkasa, kejuruteraan bioperubatan pun ada, kejuruteraan komputer pun ada. Dan sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenis bidang dalam kejuruteraan. Kalau nak listkan dalam ni memang tak tersebut lah nanti. Jadi ini link untuk ke Wikipedia. Kalau sesiapa yang nak tahu lebih lanjut jenis-jenis bidang dalam kejuruteraan ni, boleh copy paste. Memang banyak sangat jenis-jenis bidang dalam kejuruteraan. Okey, seterusnya kepentingan dalam kejuruteraan. Jurutera kan diorang kan perlu memiliki kemahiran dalam nombor untuk menentukan jumlah bahan. Yang ini contoh bagi jurutera pembinaan lah. Diorang kena ada kemahiran ni untuk menentukan jumlah bahan yang diorang perlukan, macam simen, pasir, batu bata, untuk menjamin pembinaan diorang tu kukuh dan stabil. Dan ini antara pembinaan yang berjaya dibuat oleh jurutera kita lah. Itu saja. Okey. Seterusnya penggunaan asas nombor dalam bidang perubatan. Next. Okey, dalam bidang perubatan,
Perubatan merupakan salah satu cabang sains hayat berkenaan menjaga dan mengekalkan kesihatan serta rasa sihat atau dipanggil wellness. Dengan kata lain, perubatan ialah sains untuk menghalang dan menyembuhkan penyakit. Istilah ni dia banyak digunakan untuk perkara yang berkaitan doktor dan doktor bedah. Tugas asas bagi seorang doktor ialah memeriksa penyakit yang dihadapi pesakit dan seterusnya mencari punca penyakit dan memberikan ubat yang sesuai bagi memulihkan penyakit berkenaan. Tugas yang lebih kompleks adalah melibatkan kajian yang lebih mendalam tentang sesuatu penyakit, melakukan uji kaji, serta pembedahan menggunakan pelbagai peranti bagi memulihkan pesakit berkenaan. Dalam konteks bidang perubatan ni, ilmu matematik merupakan perkara yang paling asas yang perlu dikuasai oleh para doktor selain daripada ilmu sains. Okey. Kegunaan asas nombor kepada doktor dan jururawat. Kat atas tu dah ada cakap, doktor dan jururawat seringkali menggunakan konsep nombor semasa menulis preskripsi ubat dan sukatan dos ubat untuk sesuatu penyakit yang dikira dengan teliti menggunakan formula matematik. Maksudnya kat sini, doktor dan jururawat ni diorang menggunakan konsep nombor waktu nak tulis preskripsi ubat dan sukatan dos ubat tu supaya benda-benda tu semua dapat dikira dengan teliti. Keadaan di mana konsep nombor digunakan dalam bidang ni. Yang pertama macam yang disebut tadi, menulis preskripsi ubat dan sukatan dos ubat. Yang kedua, sewaktu pembedahan ukuran untuk lakukan bedahan. Dan yang ketiga, dalam penggunaan imbasan CAT. CAT tu adalah sejenis X-ray khas yang dikenali sebagai Computerized Axial Tomography Scan. Penggunaan imbasan CAT ni juga adalah salah satu cara yang lebih maju dalam bidang profesional perubatan yang menggunakan matematik. Mesin X-ray yang biasa digunakan hanya dapat memberikan pandangan 2 dimensi sahaja. Tetapi imbasan CAT dapat mewakilkan 3 dimensi bagi organ-organ badan, terutamanya otak. Ia membolehkan doktor dapat melihat bahagian dalam otak atau organ badan lain dengan imej 3 dimensi. Next. Okay, yang ni contoh gambar imbasan CAT tu. Next. Okay, selain daripada mesin X-ray tadi, terdapat juga satu jenis alat pengukur yang digunakan dalam bidang perubatan ni iaitu mesin penimbang berat badan. Mesin penimbang berat badan ni dia mengutamakan konsep ukuran untuk mengukur sesuatu berat badan. Melalui mesin penimbang ni, kita boleh tahu berat badan kita dan dalam masa yang sama kita dapat menjaga kesihatan dan keberatan badan secara seimbang. Kat bawah tu dia ada cakap, pengaplikasian nombor dalam kehidupan seharian juga berkait rapat dengan mesin pengukur berat badan. Okay, kalau tengok rajah kat sebelah tu, kita pun tahu yang mesin penimbang berat badan ni dia berkait rapat dengan konsep asas nombor yang kita belajar ni. Okay, next. Okay, kesimpulannya, peranan nombor dalam bidang perubatan merupakan sumbangan yang amat dihargai. Nombor dapat menyampaikan maklumat kepada doktor, jururawat serta pesakit dengan tepat dan teliti. Oleh itu, kita haruslah menikmati dan mengaplikasinya dengan betul dan tepat dalam kehidupan seharian kita. Next. Okey. Seterusnya kita akan belajar asas nombor dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, bidang teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah satu istilah umum yang menerangkan sebarang teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, berkomunikasi dan atau menyebarkan maklumat yang melibatkan teknologi komputer serta perpindahan dan perkongsian maklumat dalam kehidupan. ICT juga merujuk kepada penumpuan rangkaian audio, visual dan telefon dengan rangkaian komputer melalui satu sistem kabel dan pautan tunggal. Terdapat 3 asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat. Yang pertama, teknologi maklumat ni kegunaan dia untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan menggunakan teknologi. Contohnya, dengan menggunakan komputer, ia boleh merekod bunyi, imej dan sebagai pengesan gerakan. Yang kedua,
teknologi maklumat ini juga untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Yang ketiga, teknologi maklumat ini juga untuk berkomunikasi bagi mendapatkan sumber daripada penerima. Next. Perkembangan matematik memunculkan peralatan moden seperti komputer. Matematik begitu biasa dengan pengiraan, begitu juga dengan fungsi komputer. Antara keunikan komputer ialah komputer dia dapat mengira dan pada papan kekunci diletakkan nombor 0 hingga 9. Dan keunikan komputer juga ialah digunakan dalam proses memprogramkan data dan fail. Kesimpulannya, komputer akan menggunakan nombor-nombor tertentu bagi menghasilkan sesuatu perisian sistem. Next. Seterusnya ialah programmer ataupun bahasa mudahnya orang yang buat coding. So, sebagaimana manusia, komputer juga dia ada cara komunikasi dia sendiri. Dia bukan pakai bahasa macam kita manusia. Dia ada bahasa, kod ataupun bahasa mesin. Struktur bahasa mesin ni sangatlah sederhana kerana hanya terdiri daripada 2 angka sahaja, iaitu digit 0 dan 1. Hal ini biasa disebut dalam bentuk binari ataupun asas binari. Arahan boleh diberikan kepada komputer dengan menggunakan bahasa mesin iaitu digit 01. Walau bagaimanapun, cara ni adalah tidak praktik dan memerlukan masa yang lama. So, jalan penyelesaian yang dibuat programmer ialah membuat bahasa pemprograman ataupun kita panggil sekarang coding yang telah dicipta untuk menjadikan komunikasi dengan komputer ni lebih mudah dan cepat. So, kesimpulannya, coding ni adalah aktiviti yang dilakukan programmer untuk melakukan sebarang komunikasi dengan komputer. Next. Okay. Sistem nombor, kebanyakan sistem komputer ataupun sistem digital melakukan operasi pengiraan nombor dalam kuantiti yang banyak. Kalau macam orang yang buat coding tu, dia kena mahir dulu sistem nombor ni sebab nak buat coding tu kan guna asas dua ataupun kita panggil binari. Okay, jenis-jenis sistem nombor ada banyak tapi kita orang tak beberapa je, iaitu desimal, asas 10, binari, asas 2, oktal, asas 8, hexadesimal, asas 16. Sistem nombor ni juga boleh melakukan penukaran. Penukaran dia pun ada banyak tapi kita orang letak beberapa je sebab banyak sangat. Iaitu binari, penukaran binari ke desimal, penukaran oktal ke desimal, penukaran hexadesimal ke desimal, penukaran oktal ke binari dan binari ke oktal, penukaran hex ke binari dan binari ke hex. Okey, yang ni contoh-contoh nombor asas dan sistem nombor yang asas desimal, binari, oktal dan hexadesimal. Okey, sekian. Terima kasih.